Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Pengetua SMK Seksyen 19 Encik Abdul Rahim bin Khalid, yang di-Pertua PIBG Encik Hashim bin Anang, yang dihormati guru-guru penolong kanan SMK Seksyen 19, guru-guru kanan mata pelajaran SMK Seksyen 19, guru-guru, staf-staf, ibu bapa dan anak-anak SMK Seksyen 19 yang disayangi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi kesempatan untuk berada dalam bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat berkat, bulan yang ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga, digandakan pahala setiap amalan kita. Kita juga perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi kita dengan pelbagai nikmat. Antaranya nikmat kehidupan, antaranya nikmat kesihatan, nikmat kehidupan yang aman dan tenteram, dan pelbagai lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan kita semua tidak menjadi seperti bangsa Yahudi laknatullah, bangsa yang sangat banyak diberi kenikmatan namun mereka tetap kufur dan ingkar serta tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah dan anak-anak tetamu Ramadan sekalian, pada petang ini sempena hari nuzul Al-Quran, saya ingin berkongsi sedikit ilmu mengenai nuzul Al-Quran. Sebelum tu, marilah kita sama-sama membuka minda kita berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, bulan ni bolehlah kita anggap sebagai bulan bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Gandaan pahala di bulan Ramadan dan ketika puasa adalah sangat hebat. Guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, cuba renungkan kembali. Kerap kali kita akan merasa gembira apabila kita mendapat bonus dari majikan kita pada setiap hujung tahun, kan? Kita akan rasa gembira. Mengapa kita gembira? Sebab kita dapat duit. Dengan duit macam-macam kita boleh beli. Macam-macam kita boleh beli kehendak dan keperluan kita. Jadi agak-agak berapa lama keseronokan barang yang kita beli tadi? Sudah tentu bergantung pada kualiti barang yang kita beli. Ada yang cepat rosak, ada yang lambat rosak. Kan? Jika benda tu lambat rosak, berapa lamakah keseronokan tu akan berterusan? Jawapannya, paling lama sepanjang hidup kita lah. Sepanjang kita hidup. Ada yang hidup 40 tahun, 50 tahun. Sekadar itu sajalah keseronokan yang kita akan dapat. Lepas kematian, adakah benda-benda tu semua masih lagi menjadi kegembiraan pada kita? Tidak. Yang menjadi kegembiraan pada kita adalah pahala yang dapat kita kumpul semasa kita hidup. Jika banyak, maka akan memberi kita 1000 kebahagiaan yang berpanjangan, sehingga satu tarikh yang hanya Allah tahu. Tentunya pastinya amatlah panjang, amatlah lama. Sepanjang mana wallahu alam, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, jika mendapat bonus di dunia pun kita gembira, mengapa tidak tercetusnya perasaan seronok bila kita mendapat kehadiran Ramadan? Kan? Kita gembira seperti mana kita mendapat bonus. Sedangkan Ramadan adalah bulan bonus untuk meraih pahala sebanyaknya. Bulan dipermudahkan peluang untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang tak gembira dengan kehadiran Ramadan. Kenapa? Sebab tak boleh makan dan minum di siang hari, kan? Cuba kita tanya diri kita. Kita gembira atau tak dengan kehadiran Ramadan? Aku ni gembira ke tidak dengan Ramadan? Nak tahu kita gembira ke tidak, kita tengok tanda-tanda ni. Ada beberapa tanda. Yang pertama, kita bersedia fizikal dan mental untuk hadapinya. Kita bersedia ke tidak menghadapi Ramadan? Ini awal-awal lagi dah fikir, alah Ramadan nak datang, tak boleh makan lah siang hari, tak boleh minum. Macam mana nak kerja? Penat, kan? Awal-awal lagi sudah mengeluh, kan?
Jadi sepatutnya sebelum tiba Ramadan kita kena doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, seperti yang diajarkan oleh ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Di bulan Rajab tu kita doa dengan Allah supaya kita diberkati oleh Allah. Wa ballighna Ramadan, dan dipertemukan dengan Ramadan. Seterusnya masuk bulan Sya'ban, kita doa pula. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, persediaan fizikal mental. Yang kedua, kita melakukan amalan soleh sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kita perbanyakkan mengaji Al-Quran, kita banyakkan sedekah, kita banyakkan solat-solat sunat, kita banyakkan iktikaf di masjid dan surau. Kita perbanyakkan. Di luar Ramadan kita dah buat semua tu. Tapi dalam bulan Ramadan kita perbanyakkan lagi. Tapi kalau berkurangan, maknanya kita tak gembira dengan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, sebelum Ramadan, kita sedekah, kita mengaji Al-Quran. Tapi bila tiba Ramadan, semua menjadi berkurangan. Alasannya sebab penat. Tapi kalau kita gembira dengan Ramadan, walaupun penat, sibuk dengan kerja, kita cuba juga cari masa untuk perbanyakkan amalan soleh di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bersederhana ketika berbuka puasa. Memang kita seharian tidak makan. Namun tak semestinya kita perlu qada makanan pagi, makan tengah hari, semua kita bawa ke malam. Tidak. Kita makan macam biasa. Kita buka puasa macam makan malam biasa. Kita buka puasa macam makan malam biasa. Tak perlu kita berlebihan. Bulan Ramadan, bulan untuk perbanyakkan ibadah, bukan perbanyakkan untuk kita berbuka puasa. Seterusnya, yang keempat, tidak berharap Ramadan cepat berakhir. Kita tak harap Ramadan cepat berakhir. Kita mengeluh, ya Allah, lambatnya hari ni nak berbuka, lambatnya, penatnya, lambatnya. Satu hari, 1 jam, seumpama 10 jam, kan? Itu kita mengeluh. Kita tak gembira dengan Ramadan. Jadi kita berharap Ramadan, kita harap Ramadan cepat berakhir. Seterusnya yang kelima, bila Ramadan berakhir, kita berdoa lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kita doa bersungguh-sungguh dengan Allah, ya Allah, pertemukanlah aku lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta. Kita sayang bulan Ramadan, kita rindu bulan Ramadan, kita minta dipertemukan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Panjangkan usia kita, panjangkan umur kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Seterusnya yang terakhir, kita meneruskan amalan soleh kita semasa dalam bulan Ramadan. Apa yang kita buat di bulan Ramadan, kita teruskan pada bulan berikutnya. Walaupun berkurangan, tapi jangan terus hilangkannya. Teruskanlah apa yang kita dah buat di bulan Ramadan. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dikasihi sekalian, itulah beberapa tanda kita gembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Jadi kita sendiri tahu kita gembira ke tidak dengan kehadiran bulan Ramadan. Baiklah guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah dan anak-anak dirahmati Allah sekalian, kita kembali kepada tajuk ceramah kita pada petang ini, iaitu Nuzul Al-Quran. Saban tahun tanggal 17 Ramadan merupakan antara peristiwa penting yang dicatatkan dalam kalender Islam. Tarikh ini merupakan tarikh yang disepakati oleh sebahagian besar ulama sebagai tarikh sejarah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW yang bermunajat di Gua Hira. Wahyu pertama yang diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, kan, surah Al-A'la. Itu para ulama mengambil tarikh itu sebagai tarikh nuzul Al-Quran. Penurunan Al-Quran ada beberapa peringkat. Ada 3 peringkat. Peringkat pertama, para ulama mengatakan bahawa yang pertama adalah penurunan secara keseluruhan Al-Quran dari sisi Allah ke Lauh Mahfuz. Ini diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Maksudnya kata Allah, bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Seterusnya peringkat yang kedua, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah.
iaitu langit dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sadaqallahul azim. Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Seterusnya, peringkat yang ketiga, penurunan Al-Quran secara berperingkat dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW dari tempoh 23 tahun. Bermula pada 17 Ramadan, Nabi menerima wahyu yang pertama. Para ulama tidak berbeza pendapat bahawa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ini kerana Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang kami turunkan dalamnya Al-Quran. Allah beritahu, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Namun begitu, ulama berbeza pendapat tentang berapa Ramadan penurunan itu berlaku. Di tempat kita biasa dengar tarikh nuzul Quran pada 17 Ramadan. Dan memang 17 Ramadan, seperti mana jatuh pada hari ini, kerajaan Malaysia mengambil cuti. Kebanyakan negeri di Malaysia mengambil cuti sempena nuzul Al-Quran. Kan? Tempat kita biasa 17 Ramadan. Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa Al-Quran itu bukan pada 17 Ramadan, tetapi pada malam Al-Qadar. Sebab Al-Quran sendiri menjelaskan bahawa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ada sebahagian ulama berpendapat pada 17 Ramadan. Sebahagian ulama yang lain mengatakan pada malam Al-Qadar. Kerana banyak hadis yang mengatakan bahawa malam Al-Qadar berlaku pada malam 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Maka sepatutnya nuzul Al-Quran dalam lingkungan 10 yang terakhir. Sebahagian kata 17 Ramadan. Sebahagian kata 10 hari yang terakhir. Guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah dari yang rahmati Allah sekalian, apapun pendapat yang ada, kesemua ulama akur bahawa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Walaupun berbeza pendapat pada tarikh, namun mereka bersependapat bahawa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Masing-masing telah mengemukakan alasan mereka. Jadi, namun yang penting, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita hendaklah menghayati. Yang lebih penting, kita hendaklah menghayati tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Kenapa Allah turunkan kepada kita hamba-hambanya? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menguatkan iman kepadanya. Untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Daripada surah Al-Anfal ayat 2. Yang pertama adalah menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk memuliakan manusia dan memberi hak-hak mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Jadi maksudnya, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan jiran-jiran yang dekat serta jiran yang jauh, rakan sekerja dan orang yang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Allah suruh kita
supaya memuliakan manusia dan memberi hak-hak mereka. Jangan kita ambil hak-hak orang lain, hak anak-anak yatim, hak jiran. Kita kena beri hak mereka. Seterusnya, peringatan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ni beribadat kepada Allah. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahawa kita dicipta oleh Allah, oleh Dia untuk kita beribadat kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Tujuan Al-Quran turunkan adalah untuk menyucikan jiwa manusia. Jika kita bertakwa kepada Allah, maka jiwa kita akan suci daripada penyakit jiwa. Kita tidak akan membuat perkara-perkara yang Allah larang. Kan? InsyaAllah. Seterusnya yang kelima, membina keluarga yang soleh dan persaudaraan sesama Islam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah kata, jagalah wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum nara. Jadi kita kena jaga keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita daripada melakukan perkara yang Allah larang. Kita kesuruh anak-anak kita supaya melakukan suruhan Allah, menjadi anak-anak yang soleh. Dan seterusnya, mempersaudarakan sesama Islam. Qala Allah Ta'ala, sesungguhnya dalam surah Al-Hujurat ayat 10, maksudnya sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Allah suruh kita menjaga hubungan sesama saudara. Dan ada juga hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling berdengki, menipu, marah dan memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini. Nabi menepuk sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini. Cukuplah seorang Muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim atau Muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Ada satu pepatah. Janganlah menghapuskan persaudaraan hanya kerana sebuah kesalahan. Namun hapuslah kesalahan demi lanjutkan persaudaraan. Maknanya penting. Janganlah sebabnya satu kesalahan saudara kita tu, kita memutuskan hubungan silaturahim dengan dia. Tapi kita maafkanlah kesalahan dia tu, maka ianya akan melanjutkan persaudaraan. Jadi kita kena jagalah persaudaraan kita. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan bahawa la yadkhulul jannah al-qati'. Maksudnya tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi pentingnya hubungan silaturahim. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk antaranya kerana persaudaraan sesama Islam. Seterusnya yang terakhir, yang keenam, membina umat yang mulia dengan kebaikan akhlak. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita adalah untuk supaya kita menunjukkan akhlak yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Maksudnya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Allah telah melantik Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya dan juga untuk menunjukkan akhlak yang baik kepada
kepada kita umat-umat dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baiklah guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, apa yang kita boleh dapat kesan penurunan Al-Quran, intibar nuzul Al-Quran, apa yang kita boleh ambil? Yang pertama, kita meletakkan Al-Quran sebagai acuan kehidupan dengan menjadikannya sebagai kitab rujukan sepanjang hayat kita demi kesejahteraan dunia dan akhirat. Kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita dalam pelbagai perkara demi kesejahteraan dunia dan akhirat. Mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama setiap masa akan dijanjikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Intibar yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa memahami dan menghayati kandungan dan petunjuk Al-Quran. Apabila melakukannya, kita dapat menghayati keseluruhan kandungan Al-Quran. Di samping kita baca Al-Quran, kita hendaklah memahami isi kandungan Al-Quran. Guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya mengakhiri perkongsian ilmu pada petang ini, saya ingin kongsikan sedikit tentang golongan yang rugi dalam bulan Ramadan. Ada beberapa golongan yang rugi pada bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang tidak bersahur. Golongan yang tak bersahur adalah golongan yang rugi. Kerana pada bersahur itu kerana orang yang bersahur itu akan mendapat doa dari Allah dan para malaikat. Sabda Rasulullah yang bermaksud, sesungguhnya bersahur itu mengandungi keberkatan. Maka janganlah kamu tinggalkan sahur, sekalipun kamu sekadar meminum seteguk air, kerana sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang bersahur. Yang kedua, orang yang berbuka tapi tak berdoa. Menunggu masa nak berbuka tapi tak berdoa. Ramai yang menghabiskan masa menonton TV, main telefon sekarang kan, main telefon. Balik kerja, main telefon sampai azan baru terus pergi buka puasa. Langsung tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi jika kita tak ambil kesempatan. Kerana waktu itu waktu yang paling sesuai untuk berdoa. Waktu mustajab untuk kita berdoa. Jadi, doalah apa yang kita nak. Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah apa yang kita nak pada waktu mustajab tu. Jangan kita habiskan menunggu waktu untuk berbuka tu dengan buat perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya, orang yang rugi adalah yang ketiga, orang yang tidak beristighfar. Ini kerana Rasulullah menjelaskan bahawa orang yang tidak mendapat keampunan pada bulan Ramadan adalah orang yang paling rugi. Seterusnya, yang terakhir, orang yang melakukan maksiat. Kerana Rasulullah memaklumkan kepada kita bahawa Allah tidak memerlukan puasa orang yang tidak meninggalkan dosa. Jadi, tinggalkan perkara yang tidak baik sebelum masuk Ramadan. Tinggalkan, jangan kita buat. Jangan kita buat. Kerana ianya amat merugikan. Allah tidak menerima puasa orang yang buat maksiat. Saya rasa itu sahaja perkongsian pada petang ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.